Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS mencatat sedikit penurunan setakat pukul 8 malam tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, seramai 172 penduduk daripada 57 keluarga masih berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon Beaufort. Manakala 35 penduduk daripada 13 keluarga yang berlindung di Dewan Residensi Prima Woodford Estate Beaufort dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas PPS ditutup secara rasmi 4 petang semalam. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terus komited memastikan keselamatan perairan Sabah. Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Hir Junaidi Idris berkata ia sejajar dengan peranan mereka menjaga kedaulatan negara. Kami akan memberi kerjasama kepada rakyat Sabah dan juga untuk menjaga perairan Sabah ini dengan lebih selamat dan juga untuk menentukan apa yang ada di sini sentiasa dalam aman dan terkawal, insya-Allah. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa ke Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 2025 yang akan berlangsung bermula 20 hingga 24 Mei 2025 di Langkawi. 4 buah kapal, 2 helikopter dan sebuah kapal selam daripada TLDM Sabah akan menyertai pameran berkenaan. Sementara itu, TLDM turut menjemput orang ramai ke Hari Terbuka Armada di Sandakan yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Mei ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mencatat 1,993 kes penyakit TB pada Minggu Epid ke-18 di Sabah. Jumlah itu menurun berbanding 6,099 kes tahun lalu. Pengarah JKNS Dr. Maria Sulaiman berkata, bagi penyakit kusta pula sehingga Minggu Epid ke-18, 35 kes dilaporkan berbanding 57 kes tahun lalu. So, untuk penyakit TB ini dan juga kusta, satu penyakit yang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah amat mengambil perhatian sepenuhnya untuk mengurangkan insiden ataupun prevalence penyakit bagi kedua-dua penyakit. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sambutan Hari TB dan Kusta Sedunia peringkat Negeri Sabah di Sandakan. Sementara itu, penyelaras Parlimen Sandakan, Tang Zuching, meminta kerjasama erat semua pihak dalam usaha membasmi penyakit TB dan kusta. Kita perlu kesedaran awal dan membuat saringan-saringan kesihatan. So, pihak kesihatan juga ada menyediakan secara mobile. Mereka ada mobile X-ray dan juga klinik bergerak bagi mendekati komuniti. Hasrat visi menjelang pada tahun 2035, mereka ingin cecah kepada zero TB case. Pelaksanaan Seminar Antarabangsa Peradaban Islam dan Ketamadunan Malaysia SPIKAM mampu memberi pendedahan kepada golongan belia berkenaan nilai dan kesejahteraan melalui pendidikan. Ia selaras dengan pelan transformasi Al-Falah PTF yang diusahakan kerajaan dalam menerapkan teras agama dalam kalangan umat Islam. Menurut Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Kapten Samsudin Munir, SPIKAM juga mampu meningkatkan kefahaman mahasiswa berkenaan gagasan Malaysia Madani bagi mengukuhkan ketamadunan Malaysia. Pelan ini untuk orang kata ni memberikan kesejahteraan dalam konteks pengurusan agama. Yang mana kita lihat dalam 6 teras madani itu, apa peranan institusi yang berbagai. Dalam agama pula, untuk kita bagaimana kita nak memberi kesejahteraan kepada masyarakat dalam konteks agama. Ini peran yang kita rangka dari segi semangat perpaduannya, semangat kerjasamanya, dari segi semangat kesukarelawanannya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan SPIKAM yang dihadiri 450 peserta di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Mereka terdiri daripada pelajar UMS, kaki tangan kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. SPIKAM seterusnya akan diadakan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor pada 16 Jun depan.
Lebih 300 pesakit di negeri ini dijangka menerima manfaat program penjagaan di rumah. Program tersebut dikendalikan Pasukan Perubatan bersama sukarelawan sokongan bawah Pertubuhan Perkhidmatan Paliatif Kota Kinabalu. Menurut perunding pakar onkologi dan juga Doktor Perubatan Penjagaan Paliatif, Datuk Dr. Jaswan Singh, pertubuhan ini memberi rawatan secara percuma kepada pesakit kanser dan kegagalan organ di sekitar Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Turut hadir mengadakan kunjungan adalah penaung pertubuhan Meng Tan bagi menjemput Tun Musa ke konsert amal Tina Heart of Gold yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah pada 8 Ogos 2025. Keunikan warisan dan budaya di Sabah wajar diangkat ke peringkat lebih tinggi. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, usaha itu termasuklah mengetengahkan warisan dan budaya dalam industri kreatif khususnya perfilman. Saya betul-betul rasa teruja sebab kita setiap masa kita di negeri Sabah ini terlalu banyak realitinya, amalan-amalan seperti ini daripada turun-temurun, dan apabila difilmkan rasanya itu permulaan yang baru untuk anak-anak kita yang kemudian nanti melihat bagaimana kehidupan berbelian itu sebenarnya. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dan teruja dengan filem tempatan yang mengetengahkan elemen-elemen berkaitan masyarakat dusun iaitu antara etnik yang terdapat di Sabah. Datuk Julia yang juga Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah, Mutiara GRS, ditemui pemberita selepas menyaksikan tayangan khas mantra di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah filem tersebut, Chester Pang, berharap masyarakat terus menyokong filem tempatan bagi mengangkat potensi penggiat industri kreatif di Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF komited memperkasa industri filem tempatan melalui pelancaran program baharu sinematik digital. Dekannya Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Muhammad Dawam berkata, pelancaran program ijazah sarjana muda sinematik digital dapat memperkukuh ekosistem industri kreatif Sabah khususnya dalam bidang perfilman. Program ini membawa pendekatan relevan dengan perkembangan teknologi semasa, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam proses pembuatan filem. Saya rasa inilah satu masa yang sangat sesuai untuk kita menawarkan program filem sinematik digital sesuai dengan perkembangan teknologi semasa, dan kita mengharapkan program ini akan mendapat sambutan daripada penggiat-penggiat industri sendiri dan juga anak-anak muda di Sabah. Beliau ditemui RTM dalam Minggu Kerjaya Seni 2025 di UMS. Sementara itu, Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profima, Khalil Saleh berkata, program ini memberi tumpuan pembangunan kemahiran dalam industri filem dan dunia kreatif. Jadi kita mengharapkan bahawa bakat-bakat baru daripada Sabah akan muncul untuk mewarnai industri filem Malaysia dan juga boleh menggapai hingga ke dunia. So kami di Profima sentiasa memberi sokongan yang kuat kepada sektor pekerja filem dari segi ilmu, dari segi hak untuk sebagai seorang pekerja filem dan juga segala-galanya tentang kerjaya, kita akan memberi sokongan penuhlah. Pengguna menyuarakan sokongan hala tuju dasar pengurangan subsidi telur perlu disertai Pelan Perlindungan 1 Mei lepas sebagai langkah ke arah sistem subsidi yang lebih mampan dan bersosar. Tinjauan RTM di sekitar ibu negeri mendapati orang awam yang ditemui berharap agar pelaksanaannya disertai pelan perlindungan khususnya kepada golongan kurang berkemampuan. Kerajaan boleh kurangkan ataupun hapuskan terus subsidi telur atau ia membebankan, tapi mungkin boleh banyakkan lagi program macam jualan rahmah ke khususnya di kawasan luar bandar bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan di luar sana. Kita harap kerajaan akan memikirkan satu strategi baru supaya orang yang B40 ini sahaja yang mendapat subsidi ini. Untuk kebaikan kerajaan dan juga untuk rakyat kita lah. Diharapkan kerajaan kena fikir bagus-bagus lah, teliti balik untuk mencari solusi supaya dapat terus membantu golongan yang kurang berkemampuan bukan saja di Sabah tapi seluruh Malaysia ini.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.